Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jadi hari ni cikgu nak bagi jawapan untuk latihan intensif 1.3 ni, muka surat 29. Jadi sini cikgu ada buat ringkas saya lah. Untuk soalan nombor 1, dia kata dalam gambar rajah anak panah ni, di sebelah fungsi f ni memetakan x kepada y dan fungsi g ni memetakan y kepada z. Dia ada anak panah ya kan. Cuma ni dia ada dua, fungsi f dengan g. Okay. Jadi soalan dia tanya, dia suruh kita tentukan fungsi songsang F2. Kita tengok di F ni 2. Hak ni lah maksudnya. Jadi anak panah dia F2 ni dia pergi mana? Dia pergi ke 5 kan. Jadi jawapan dia 5. Okey, untuk B pula dia tanya G5. G5 tengok sini. Fungsi G 5. G hak ni Y ke Z kan. Tengok sini lah. 5 dia pergi mana? Dia pergi sini. Fungsi G ni. G5 adalah 8. Hak ni dia tanya fungsi gubahan 2. GF2. Kalau gubahan, dia tak ambil sini. Dia ambil belakang dulu. GF. Maksudnya GF2. Jadi anak panah start sini. Dia pergi sini lah. Sebab dia fungsi gubahan ni kan. GF ni. Tengok 2 ni. Dia pergi ke mana? 8 lah. Jadi 8. Soalan D, dia tanya fungsi songsang 5. Ni kalau tengok di gambar rajah ni, F ni dia fungsi biasa kan. Tapi soalan dia nak fungsi songsang. Fungsi songsang ni kita ingat hak ni kalau fungsi biasa kot ni. Kalau fungsi songsang tu F, dia terbalik lah. Jadi fungsi songsang 5 ni, anak panah kot tu, dia buat gitu. Jadi jawapan dia 2. Okey, fungsi hak E pula dia tanya fungsi songsang ni G8. G ni kalau fungsi biasa dia kod ni kan. Jadi hak songsangan dia kod ni. G songsangan 8 ni jawapan dia sini jawapan dia 5. Okey. Lepas tu dia tanya hak F ni. Fungsi songsang FG kita ambil belakang dulu. Ni FG kan. FG ni FG 8. FG 8 2. Kita ambil belakang dulu. Jadi 8 X dia ni 8 pergi sini 2. Okay, untuk soalan nombor 2 ni, dengan menggunakan ujian garis mengufuk. Mengufuk ni gini lah ke. Kalau gini menegak, ni mengufuk. Tentukan sama ada setiap fungsi berikut mempunyai fungsi songsang atau tidak. Jadi untuk A ni, dia bagi kita gini kan. Graf ni, dia suruh kita buat ujian garis mengufuk. Ujian garis mengufuk. Jadi mengufuk ni gini lah. Kita buat sini. Ikutlah nak buat sini pun boleh. Jadi kita tengok tempat bersilang dia. Kalau dia bersilang sini je. Kalau dia bersentuh dengan graf ni, garis mengufuk ni jadi dia ni mempunyai songsangan lah. Sebab dia hubungi satu dengan satu. Untuk B, kita buat satu garis mengufuk juga. Contohnya sini lah kan. Nak buat bawah ni pun boleh juga. Kita kena buat ni kena setuh lah dengan graf hak dia bagi ni kan. Jadi bila kita buat gini, dia setuh sini. Okay. Jadi je lah. Garis ni kita buat je. Kalau nak buat atas boleh, nak buat bawah boleh. Yang penting kita tengok dia bersilang pada berapa tepat. Jadi sini lah. Jadi sini mempunyai songsangan. Sebab dia satu sahaja. Dia bersilang. Okay. Untuk graf ketiga kita ni, kita terawat atas dah. Garis mengufuk dia. Okay, kalau tengok sini berapa ya tepat dia bersentuh dengan graf ni. Kau tengok. Okey, sini sini 2 lah. Sini lagi. Jadi ada berapa tepat bersentuh? 3. Jadi kalau bersentuh garis mengufuk ni bersentuh dengan graf ni lebih pada 1, maksudnya dia bukan songsangan lah. Jadi jawapan dia tidak mempunyai fungsi songsangan untuk graf ni. Okey. Untuk soalan nombor 3,
Ni nanti awak tengoklah soalan di buku ni kan. Cuma cikgu tulis balik. Okey. Sini dia kata rajah di bawah menunjukkan graf bagi fungsi 1 dengan 1. F dalam setiap kes. Maksudnya graf dia bagi ni fungsi 1 dengan 1, dia simbol dia F lah, fungsi biasa kan. Dalam setiap kes dia suruh kita lakarkan graf fungsi songsang. Dan seterusnya nyatakan domain. Jadi cikgu simpulkan soalan dia ni. Dia bagi kita satu graf fungsi biasa F. Okay, fungsi biasa F ni. Dia suruh kita lakarkan graf fungsi songsang. Songsangan kepada graf ni. So, yang kedua soalan dia nyatakan domain. Domain ni ingat tak? Domain ni X ke? Domain untuk fungsi songsang. Okay, kita tengok dulu hok A ni. Okay, ni graf hok dia bagi. Okay, ni F dia. Hok dia bagi juga F ni. Lepas tu, kalau awak tengok soalan nombor 3 ni, dia ada dah titik dia bagi ni, koordinat ni kan. Okay, koordinat dia 4 dengan 2. 4 dengan 2. Jadi, kalau dia bagi dah 4 dengan 2, 4 ni X ke? 2 ni nilai Y. Jadi, kalau dia songsang, dia terbalik. Jadi, koordinat untuk F ni, F songsang ni, dia terbalik jugalah. Hok X jadi Y, hok Y jadi X. Jadi, terbalik je koordinat dia ni, 2 dengan 4. Bila kita dapat dah koordinat 2 dengan 4, kita di graf ni, kita buatlah nilai X dia, kita agak-agak lah, dia duduk sini kan, 2. Lepas tu, sebab hok nilai hok ni, Y dia ni 2, untuk graf baru kita ni, 4 ke? Nilai Y 4, kita agak-agak lah, kita buat 4 sini. Jadi kita pun buat gini, garis lagi. Kalau dia gini, graf F dia gini, graf F songsang dia terbalik dia gitu. Dia tak boleh lurus, dia kena lengkut sikit. Okey. Untuk B ni pula, kejap, domain tadi. Cikgu lupa nak ayat domain. Domain ke, dia suruh kita nyatakan domain F songsang ke. F songsang ni, domain tu adalah X ke. Jadi untuk F songsang ni, domain dia ni ke. 2 ni. Domain ni nilai X. Jadi sinilah domain dia, dipaksi X. Domain dia antara 0 dengan 2. Jadi X ni, dia duduk di antara 0 dan 2. Ginilah awak simbol ya ke. Sebab dia nak domain. Okey, jadi kalau awak tengok sini, untuk soalan B pula, dia bagi kita satu graf hok ni, straight ni ke. Jadi sini ni, dia ada koordinat dia 2, 0. 2 ni X ke. Ni X, ni 0 lah. Di garis Y. Hok sini pula, di sini, koordinat dia 0, 4. Sekejap Hok ni, soalan ni. Jadi ni cikgu buatlah koordinat dia kan. Lepas tu dia suruh kita lakarkan graf fungsi songsang. Jadi terbalik je lah. Terbalik. Untuk koordinat ni, awak buat 02 hok ni. Untuk koordinat hok ujung ni pula 04. 04. Jadi koordinat dia terbalik. 40. Untuk di X ni 40. Ni 40. Ni 40 ke? Ni 02. Jadi terbalik. Bila terbalik gitu, buat je lah garis dia. Lepas tu domain dia di garis X, di paksi X ni. Jadi dia punya ni 0 hingga 4. Dia nak kita cari domain ke untuk fungsi songsang ni. Jawapan dia lah. Untuk C pula soalan dia bagi kita satu graf hok ni. C, soalan C ni. Awak tengok di buku. Okey. Hok ni, koordinat dia 4 lapis. Tu awak fikir. Dia punya songsangan dia adalah lapis 4 ke? Ni lapis 4. Maksudnya hok ni X, hok ni Y. Dia akan terbalik. Hok Y ni jadi X. Lepas tu hok X ni jadi Y. Jadi Y. Jadi bila gitu, kita buat je lah titik so lagi tu. Kita buat sini ke. Lapis
Sini 4. Kita plot sini, muka hak ni dia naik gini, yang ke berlawan ni gini. Kalau graf naik gini, berlawan ni gini. Kalau graf dia bagi gini, berlawan ni naik gitu. Jadi domain fungsi songsangan dia ambil di paksi X ni. Paksi X, hak ni nilai X ke? 8 ni. Jadi awak buatlah X ni di antara 0, 0 dan 8. 0, 8 ni. Ni domain dia sepanjang paksi X ni. Soalan nombor 4. Soalan nombor 4 diberi fx sama dengan 2x tambah h per x tolak 3. X ni tak sama dengan 3. Okey, dan dia bagi juga f4 sama dengan 13. Cari nilai h. Okey, dia suruh kita cari nilai h. Kita kena guna maklumat yang dia bagi ni. F4 ni 13 ke? Jadi F4 ni kita ambil fungsi hak ni. Okey, fungsi F ke? Jadi 4 ni 4 ni adalah nilai X ke? Jadi masuk je lah dekat sini. Dekat sini 2, sini 4 tambah H per 4 tolak 3. Hak nilai X ni kita masuk nilai 4 tadi ke? Ni 2 ni lah. Jadi sama dengan 13 hak ni. Lepas tu bila kita selesai ke sini, dia tinggallah H ke? Jadi dapatlah sini H sama dengan 5. Okay, untuk soalan B pula dia tanya soalan B kejap part B. Ni. Soalan part B. Dia nak fungsi songsang 3. Okey. Dia bagi dah kita hak ni ke atas ni. Dia nak fungsi songsang 3. Jadi macam kita ingat rumus kalau fx sama dengan y ke. Ni rumus ke. Jadi kalau songsangan dia F songsang, ni simbol F songsang, terbaliklah 2 ni sama dengan X. Jadi bila dia bagi gini kita fungsi songsang 3, jadi kita boleh buat gini lah. Fungsi songsang 3 ni sama dengan X. Maksudnya hak ni nilai Y lah ke. Kalau kita tengok sini dia terbalik. Berarti kita boleh buat daripada fungsi songsang ni, kita boleh buat fx. X ni dia tukar dengan 3 ni. Ni rumus lah, dia ikut rumus ni. Jadi fx ni sama dengan 3. Bila kita dapat je fx ni sama dengan 3, kita ambil lah hak atas ni, 2x tambah h per x tolak 3 ni, fx ni. Sini fx ni sama dengan hak atas ni, tak sini kan, sama dengan 3. Hak ni atas ni kalau tengok h, jadi atas sini ni kita jumpa dah h tu 5. Kita masuk je lah sini kan. 2x tambah 5 per x tolak 3 sama dengan 3. Jadi pada sini kita bolehlah cari nilai x. Nilai x berapa? Sama dengan 14. Kita selesaikan lah. Soalan 3, C ni. Nilai m apabila fungsi songsang m ni sama dengan 2. Jadi dia nak suruh kita cari ni nilai m ni. Berapa nilai m. Hak ni pun macam tadi juga. Kalau hak ni fungsi songsang m kan, sama 2, kita bolehlah tulis f2 sama dengan m. Kita tukar 2 ni. Ni fungsi songsang. Kalau fungsi biasa kita tukar hak dalam ni. Jadi YouTube gini lah, jadi gini. Okey, bila boleh gini, fungsi kita ambil hak fx kat atas ni. Kita letak bawah ni. Jadi dekat nilai x tu kita masuk 2 tambah 5 ni h tadi kan kita cari tu. Lepas tu per x tu adalah 2 tolak 3. Jadi dapatlah nilai m sama dengan negatif 9. Okey, untuk soalan ni soalan 5. Ni soalan 5 ni dia kata sini fungsi songsang h songsang ni ditakrifkan oleh h songsang x 2/3 tolak x ke.
Jadi dia suruh kita cari H biasa. Macam biasalah, kalau dia bagi fungsi songsang, kita boleh cari H biasa kan. H biasa. Jadi katakan Y semua ni, H songsangan ni. Lepas tu kita bawa pergi sebelah kiri. Lepas tu kita selesaikan, kita jadikan X ni sebagai perkara rumus tu depan lah. Jadi dapat gini. Lepas tu dapatlah fungsi biasa 3X Y ni ganti dengan X tolak 2. Ambil je hak ni, hak Y ni tukar jadi X. Jadi inilah fungsi biasa H. Jadi kalau songsangan dia hak ni, fungsi biasa dia hak ni. Okay, untuk B, dia nak kita cari nilai X dengan keadaan HX ni 2. Dia suruh kita cari pula nilai X dengan keadaan HX 2. HX ni kita jumpa dah tadi kan, di soalan A ni kita cari dah ni. Jadi HX ni kita buat sama dengan 2 lah, sama dengan 2 ni. Jadi kita pun bolehlah selesaikan, carilah X ni, dapatlah 2. Harap awak semua faham lah untuk ni pengiraan ni kan. Lepas tu soalan nombor ni. Soalan nombor ni kat ni. Soalan ya, dua fungsi f dan g ditakrifkan oleh f, x, 4x tolak 17. G ni dia bagi ni 5/2x tolak 7 ni kan. Dia suruh kita selesaikan persamaan ni. Persamaan ni maksudnya dia bagi ni lah, fungsi songsang x sama dengan fungsi songsang g. Lalu gitu, daripada soalan tu kita tulislah balik fx gapo dia bagi, gx gapo dia bagi kan. Selesaikan hak ni. Okey, kalau gitu kita kena buat katakan y. Buat apa kena buat katakan y? Sebab di soalan dia bagi f biasa. Hak dia nak suruh kita cari ni fungsi songsang. Sebab tu kita kena buat songsangnya, cari songsangnya f ni dulu. Jadi untuk cari fungsi songsang ni, katakan y 4x tolak 17. Lepas tu sini jadi ke x perkara rumus. Lepas tu dapat gini. Bila dapat gini, y ni kita tukar jadi x. Jadi dapatlah fungsi songsang untuk f ni. Okey, selesai dah hak ni. Hak ni pula kita nak cari fungsi songsang g. Jadi daripada soalan dia bagi g biasa. Jadi kena buat songsangnya hak ni pula. Okey, jadi macam hak atas tu lah. Katakan y sama dengan 5/2x tolak 7 ni. Lepas tu kita darab bersilang lah dua ni kan. Darab bersilang, kita selesaikan. Kemudian kita akan jadi x perkara rumus. Maksudnya x ni duduk depan. Jadi hak lain bawa ke sebelah ni. Jadi dapatlah gini jawapan dia. Bila dapat je gini, kita dapat dah fungsi songsang untuk g. Jadi buatlah fungsi songsang g ni, gx ni sama dengan 5 tambah 7x lah. Sebab sini kita nak cari x kan, tukar je. Y ni jadi x. Jadi ini jawapan dia untuk fungsi songsang g. Bila dapat dah dua-dua untuk ni, f dengan g ni, kita ikut soalan dia lah, selesaikan persamaan ni. Jadi ambil je hak ni sama dengan hak ni. Apa tak? Hak ni sama dengan hak ni. Lepas tu kita selesaikanlah hak ni. Cara nak selesaikan dia, awak kena darab bersilang gini lah. Untuk jadikan dia dalam bentuk gini. Atau awak darab gini. Selesaikanlah 2x darab dengan x tambah 17. Hak 4 ni darab dengan 5 tambah 7x ni. Dapatlah gini kan. Awak mesti buat sama dengan kosong. Sebab kita akan cari pemfaktorial. Hak ni awak tekan kalkulator. Cikgu ajar dah sebelum ni kan. Dapatlah x sama dengan 2. X sama dengan negatif 5. Jadi ada dua nilai untuk x. Jadi selesailah persamaan hak dia suruh kita buat ni. Untuk soalan ni. Untuk soalan 7. Okey, soalan 7 ni kita baca sini. Faridah telah melakukan aktiviti senaman pada waktu riadah. Kemudian Faridah menghitung anggaran laju degupan jantungnya dengan menggunakan fungsi fx 17/20
darab dengan 220 tolak X. Dia kata X ni usia dia, umur dia lah. Jadi A ni dia suruh kita tentukan songsangan bagi fungsi ini. Walaupun cerita dia ni panjang ke, kita tak usah tengok sangat lah situ. Kita ambil ke soalan dia hak ni. Dia bagi hak ni, dia suruh kita cari songsangan je untuk soalan ni. Jadi 7A ni pengiraan dia lagu ni lah. Dia suruh kita cari songsangan untuk fungsi ni. Jadi terus awak tulis katakan Y untuk cari fungsi songsang ni. Katakan Y. Perkataan katakan Y ni wajib. Sebab ada setengah pelajar yang hantar ke jawapan ke cikgu, terus dia buat Y. Y sama dengan hak ni. Tak boleh. Dia kena ada katakan sebab kita nak anggap. Kita nak anggap katakan lah maksudnya. Assume. Jadi katakan Y sama dengan hak ni. Semua ni. Jadi kita darab masuk. Hak ni dengan hak ni dia dapat hak ni. Hak ni dengan hak ni dia dapat ni. Ni cikgu kira. Lepas tu awak selesaikan ni. Lepas tu letak X ni duduk depan. Kita nak cari nilai X lah benarnya. Jadikan dia perkara rumus. Nanti awak tengok pengiraan cikgu ni. Hak ni 20 ni dia darab bersilang. Dia jadi gini lah. Lepas tu hak X ni sebab kita nak X 17 ni dia turun bawah. Hak ni kekalkan belakang. Jadi 20/17 lah. Jadi sini ni jawapan dia. Hak ni darab dengan hak ni. Lepas tu selagi hak ni darab dengan hak ni. Dia jadi gini. Okey, jadi dapat dah fungsi songsang X dia ni 220/17 X. Okey. Untuk soalan B, ni soalan B nombor 7 ni. Dia kata jika usia Faridah ialah 16 tahun, tentukan anggaran laju degupan jantungnya. Okey, tengok balik atas ni. Dia kata X ni usianya. Maksudnya Neblah ni nilai X lah. Maksudnya kena faham soalan ni. Faham tak? X ni umur dia. Jadi sini kata usia Faridah 16 tahun. Maksudnya X ni Neblah ni adalah nilai X lah. Lepas tu dia suruh cari anggaran laju. Okey, kita buat gini. Untuk B ni X usia, F Neblah. Dia suruh kita cari F Neblah lah. Okey, F Neblah masuk je dalam ni. Ni Fx ke? Cari F Neblah. Jadi 17/20 dalam bracket 220 tolak Neblah. Neblah tu nilai X. Jadi bila awak selesaikan awak dapat gini. Jadi dapatlah nilai anggaran laju degupan jantung untuk soalan B. Okey. Okey, soalan nombor 8. Kita baca dulu. Zaki ingin membuat berbola air berbentuk sfera ni yang boleh menampung 1/2 isi padu air ni. Lepas tu isi padu sfera ia simbol V diberi oleh V sama dengan 4/3 pi R kuasa 3 ni, dengan R ialah jejari sfera. R ni dia kata jejari lah ke, simbol untuk R, radius R. Jadi Zaki ingin mengetahui cara untuk menentukan R jika V diberi. Dia kata gitu. Jadi A dia suruh kita lukis gambar rajah anak panah bagi fungsi F yang memetakan R kepada V dan songsangannya fungsi songsang yang memetakan V kepada R. Okey, kalau kita tengok sini macam panjang kan. Okey, kita tengok sini jawapan dia. Kalau tengok sini kata ia suruh kita lukis gambar rajah anak panah bagi fungsi F. Fungsi F maksudnya dia nak suruh kita buat simbol F lah kan. Yang memetakan R kepada V. Dia ayat dah ni, R kepada V. Fungsi F memetakan R kepada V. Jadi kita buat gini lah. R kepada V, kita buat anak panah. Buat straight pun boleh juga, benar. Okey, lepas tu dan songsangannya fungsi songsang ni. Songsang untuk F ke, kalau anak panah kot ni ke, kita balik pergi kot tu pula kan.
terbalik. Jadi hak ni lah cikgu ajar sebelum ni untuk fungsi songsang yang memetakan V kepada R. V kepada R. Jadi gini je lah gambar rajah dia sebenarnya. Hak ni hak dia bagi ni. V sama 4/3 pi R kuasa 3 ni kita tulis je balik. Jadi gambar rajah dia bentuk lagu ni. Untuk B, seterusnya tentukan jejari. So kita cari jejari. Jejari ni R tu kan. Jejari berbola itu agar dapat menampung isi padu air sesuai mengikut spesifikasinya. Okey, kalau gitu kita ambil dia nak soalan dia tentukan jejari. Dia nak cari R lah. R. Okey, jadi hak ni dia bagi 4/3 pi R kuasa 3 ni. Lepas tu kalau tengok sini di soalan nombor 8 ni ayat dah ni. Zaki ingin membuat berbola air berbentuk sfera yang boleh menampung ni 1/2 isi padu air. Jadi kita buat gini lah. Ni rumuh dia. Ni isi padu air. Sama dengan hak ni. Lepas tu kita selesaikan hak ni. 4/3 darab pi ni. Pi ni awak pernah belajar sebelum ni kan. Nilai dia 22/7. R ni adalah jejari. Ni rumuh dia. R kuasa 3 ni. Sama dengan hak ni. Lepas tu, bila gini, kita jadikan R ni depan. Hak lain ni, kita bawa pergi sebelah sana belakang. Okey, 1/2 ni hak ni. Hak ni berapa darab 3/4. Sebab hak 4/3 ni, bila dia pergi sebelah sana, ia jadi darab kan. Darab terbalik lah, 3/4. Hak ni 7/2. Kalau pergi belah sana, ia jadi terbalik. Okey, lepas tu awak selesaikan hak ni. Selesaikan semua ni, dapatlah hak ni. Lepas tu, sini ni R3, kita nak R saja. R saja. Jadi, bila gitu kena punca ni, kena pergi sebelah sana lah. Belah kanan ni. Ia jadi punca 21/17. Hak ni awak tekan kalkulator je. Punca kuasa 3, awak 21/176. Jawapan dia akan tubik gini. Hak ni awak kena tulis lah unit dia ni. Sebab dia tanya tentukan jejari. Jejari ni macam kalau contohlah. Jejari berbola. Macam ni bola kan. Jejari ni tengah. Inilah jejari ni. Jadi dia kena ada unit cm lah. Ni jejari. Simbol R atau jejari. Okey. Awak faham lah. Sampai ke ni soalan nombor 8.